Sebelum mula, jom support fanpage Facebook Ahmad Sarudin dengan menekan butang follow, like video ini dan share ke media sosial anda sebagai tanda support anda dan jangan lupa subscribe, like dan follow YouTube channel saya. Let's start the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur walillahi ta'ala kerana Allah masih lagi memberi saya kesempatan untuk membuat video dan sharing tentang ilmu, di mana apa yang saya harapkan ianya bermanfaat untuk semua orang. So, kali ini aku akan membuat video ini secara ringkas dan padat. So, dalam video ini aku akan menjelaskan tentang 5 buku ni, di mana 5 buku ni terbabit dalam kajian saya sebelum ni, ialah kajian saya mengenali siapakah Freemason dan Illuminati. So, dalam kajian tu saya setelah meringkaskan kajian daripada mungkin saya jadikan dari ratusan part dan saya ringkaskan menjadilah 6 part sahaja. So, dalam kajian tu saya adalah berjumpa dengan beberapa buku yang saya anggap ianya berbahaya untuk dikaji, dan kepada pengkaji ataupun yang mahu mengkaji tentang perihal-perihal duniawi ataupun perihal-perihal makhluk ataupun perihal apa saja yang berada di dunia ataupun di luar dunia ni, saya minta jangan dikaji. Tetapi kalau kamu berkeras juga untuk mengkaji kepada di luar sana, kalau kamu ingin juga mengkaji ataupun teringin tahu juga untuk mengkaji, saya akan mendedahkan beberapa buku ini. Dan sebelum saya mendedahkan buku ini, saya nasihatkan sila lengkapkan diri anda dengan 3 asas ilmu ni. Ini adalah konsep saya. Tidak tahulah konsep-konsep di luar sana ataupun di pengkaji di luar sana mau mengkaji tentang ilmu-ilmu yang terlalu ekstrim ataupun terlalu ganas ni, ataupun ilmu yang ganas ataupun ekstrim yang saya maksudkan ni ilmu-ilmu yang boleh menggugat kita punya keimanan ataupun kita punya akidah ataupun kita punya tauhid. Ada beberapa tips, di mana tips ini insyaAllah mungkin boleh membantu anda. Pertama, sebelum kita menjelajah ataupun sebelum kita masuk ke dalam ilmu-ilmu yang boleh menggugat kita punya iman ni, kita kena lengkapkan 3 asas ilmu ni, di mana asas yang pertama ni ialah tauhid, ilmu at-tauhid, dan asas yang kedua ialah ilmu fikih, dan yang ketiga ialah ilmu tasawuf, ilmu hakikat dan makrifat. 3 ilmu asas ni saya jelaskanlah secara ringkas. Ilmu yang pertama ni ialah tauhid, di mana ilmu tauhid ini ialah berperanan sebagai untuk kita secara lazimnya mengenali siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah wa Jalla ni sebenar-benarnya. Kita sudah mengenali siapakah Allah ini dan siapakah yang kita sembah ni, dan kita mengenali siapa sang pencipta itu. Itu adalah peranan tauhid. Dan yang kedua ialah fikih, di mana ilmu fikih ni adalah menyeimbangkan hukum-hukum. Kerana dalam ilmu fiqh ni dia menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang dia telah menjelaskan apa yang boleh, apa yang tidak diperbolehkan. Secara lazimnya ilmu fiqh ni adalah ilmu kehakiman ataupun ilmu hakim ataupun ilmu yang menentukan sama ada dia haram ataupun tidak haram, ataupun ilmu tu boleh dikaji ataupun ilmu tu tidak boleh dikaji secara lazimnya lah. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga ialah ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf ini adalah ilmu menyucikan diri kita daripada bisikan-bisikan iblis, daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan ilmu tasawuf ini secara lazimnya, secara ringkasnya adalah ilmu penyucian hati, ilmu menenangkan jiwa. Itu secara lazimnya ilmu tasawuf ini. Adalah beberapa amalan yang boleh dilakukan dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan penyucian dalam jiwa ni. Okey, saya jelaskan secara ringkas tentang 5 buku yang saya dedahkan ni. Ialah yang pertama ialah The Gotia ataupun Kitab Gotia, di mana Kitab Gotia ni dia menjelaskan tentang 72 bangsa iblis ataupun 72 bala tentera iblis ni yang telah ditangkap oleh Nabi Sulaiman. Dan bangsa iblis ni bukan iblis biasa, bukan jin ifrit atau apa sebagai itu. So, dalam buku Gotia secara ringkasnya dia menjelaskan tentang
iblis-iblis ni ataupun 72 jenis iblis. Iblis yang jahat ini. Dia telah menjelaskan tentang pangkatnya, apa kelebihannya. Dia sudah menjelaskan dalam buku tersebut. Dan yang kedua ialah Turgia Gotia. Kitab Turgia Gotia ni dia menjelaskan tentang nama-nama iblis yang baik dengan iblis yang jahat. Okey, yang ketiga ni ialah kitab Poundland Art, di mana Poundland Art ni dia berisi perintah-perintah ataupun arahan-arahan Nabi Sulaiman kepada iblis-iblis ini untuk mendiami setiap peringkat planet-planet. Dan yang keempat ialah Al-Model of Solomon. Dalam kitab Al-Model of Solomon ni dia berisi 21 pemimpin iblis. 21 pemimpin iblis yang memerintah 4 arah mata angin, ataupun kalau dalam istilah ni 4 arah, ataupun timur, barat, selatan, utara. Buku tu dia menjelaskan tentang nilah, tentang pemerintah 21 pemerintah iblis yang sedang memerintah 4 arah. Dan yang terakhir ni ialah buku yang kelima ialah Ars Nova, kitab Ars Nova. Di dalam Ars Nova ni secara ringkasnya dia akan menjelaskan tentang doa-doa Nabi Sulaiman ini, doa-doa Nabi Sulaiman yang dipercayai oleh Artal Kuil. So 5 buku ini bagi saya secara pribadi kamu boleh kaji, tetapi seperti yang saya katakan tadi, jagalah tauhid kita, jagalah iman kita, jagalah akidah kita daripada tersasar landasan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 5 tajuk buku ni ataupun 5 jenis buku ni secara lazimnya kamu akan mengenali, kerana Nabi Sulaiman ini adalah raja. Jadi kalau raja ni dia kena ada bala tentera yang kuat. Dia kena ada bala tentera yang tersangat-sangat kuat, sehingga kan dalam zaman pemerintahan Nabi Sulaiman tu tidak ada satu makhluk pun yang dapat menandingi dia. So bayangkan betapa hebatnya Nabi Sulaiman ini. Dalam kehebatannya Nabi Sulaiman ni memang terselit bala tenteranya yang tersangat-sangat kuat. So kalau kamu mau tahu nama-nama ataupun iblis-iblis yang Nabi Sulaiman penjarahkan tu, mungkin saya akan buat part 2 lah. Dalam video part 2 saya akan bahas tentang iblis itulah, tentang iblis ni dan apakah pangkat dorang, apakah peranan dorang, dan apakah kelebihan iblis-iblis ini. Bagi saya itu saja video, dan saya harapkan ianya bermanfaat untuk semua orang. Apa-apa pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.